Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya DJ Aero, bertemu lagi kita dalam Cari Cerita Channel. Dan kisah kali ini yang akan kami ceritakan adalah sebuah kisah tragis yang pernah berlaku yang menggemparkan satu Malaysia pada sekitar tahun 1974. Nak tahu kisahnya? Baru-baru ini, Cari Cerita Channel telah berkesempatan untuk melawat ke Muzium Polis Diraja Malaysia atau PDRM yang terletak di nombor 5 Jalan Perdana, Bukit Persekutuan, Kuala Lumpur. Pertama kali menginjak kaki ke muzium ini, mata kami terus tertarik dan tertumpu kepada sebuah kereta Mercedes-Benz berwarna biru yang berada di perkarangan luar muzium. Apabila mendekati kereta tersebut dan membaca papan kenyataan di situ, rupanya ia adalah kereta rasmi Ketua Polis Negara yang ketiga, iaitu Allahyarham Tan Sri Abdul Rahman bin Hashim. Kereta tersebut berada dalam keadaan yang baik dan terjaga, masih kelihatan seperti asal dengan cat yang berkilat serta kekemasan kulit kerusi yang masih baik. Namun, di sebalik tersegamnya kereta tersebut, tersimpan sebuah kisah dan sejarah berdarah yang sungguh tragis dan menyayat hati. Sekitar tahun 1969 sehingga 1970, telah berlaku perebutan kuasa di kalangan ahli Parti Komunis Malaya atau PKM dan telah mengakibatkan berlakunya perpecahan di kalangan mereka. Seramai kira-kira 200 orang anggota PKM telah dibunuh, manakala beratus-ratus orang lagi telah dibuang daripada PKM. Selepas perpecahan ini, PKM mempunyai kekuatan anggota seramai 730 orang. Pada sekitar 25 September 1970, seramai 150 bekas anggota PKM yang disingkirkan telah menubuhkan PKM Pecahan Revolusi atau PKM Revolution Faction. Seterusnya diikuti pula dengan penubuhan PKM Marxist-Leninis atau lebih dikenali dengan PKM ML pada 1 Ogos 1974 dengan kekuatan anggota seramai 580 orang. Pada ketika itu, PKM ML menerima tekanan di sempadan Malaysia dan Thailand daripada gabungan pasukan keselamatan kedua-dua negara ini. Namun begitu, pemimpin PKM ML tahu tekanan boleh dikurangkan dengan menyingkirkan perancang dalam jawatan kuasa sempadan umum Thailand dan Malaysia. Oleh sebab itu, PKM ML telah memasukkan Tan Sri Abdul Rahman Hashim yang merupakan Ketua Polis Negara pada ketika itu dan juga ahli jawatan kuasa umum sempadan Thailand Malaysia ke dalam senarai sasaran utama. Tan Sri Abdul Rahman Hashim telah lama berkhidmat di cawangan khas iaitu selama 19 tahun, di mana ketika itu PKM mencetuskan keganasan dan menjadi tumpuan media. Beliau telah berkhidmat dengan PDRM selama 32 tahun dan telah memegang pelbagai jawatan. Tan Sri Abdul Rahman Hashim telah memegang jawatan sebagai Timbalan Ketua Polis Negara pada tahun 1972 dan pada 1 Februari 1973 beliau telah dilantik sebagai Ketua Polis Negara yang ketiga menggantikan Tun Muhammad Saleh Ismail. Pada 7 Jun 1974 sekitar jam 7 pagi, negara ketika itu telah dikejutkan
dengan satu peristiwa yang tragis dan sangat menyayat hati. Pada pagi tersebut, Tan Sri Abdul Rahman dalam perjalanan dari kuartersnya ke sebuah banglo kolonial milik kerajaan di Jalan Kia Peng ke Ibu Pejabat Polis Persekutuan di Bukit Aman. Beliau bersama pemandunya, iaitu Pemangku Sajen Omar Yunus, ingin ke Bukit Aman untuk mengambil dokumen yang diperlukan dalam mesyuarat Jawatankuasa Sempadan Umum Thailand Malaysia di Hotel Federal Kuala Lumpur. Apabila sampai di persimpangan Jalan Tun Perak berhampiran bangunan Lian Lian dan Jalan Whale ataupun kini dikenali dengan Jalan Raja Chulan yang juga merupakan salah satu jalan paling sibuk di Kuala Lumpur, secara tiba-tiba muncul dua orang lelaki bersenjata dan terus melepaskan 11 das tembakan ke arah kereta yang dinaiki mereka. Daripada 11 das tembakan itu, 7 daripadanya telah mengenai tubuh Tan Sri Abdul Rahman di bahagian bahu, rusuk dan peha kiri. Sajen Omar juga telah mengalami kecederaan parah di leher akibat terkena tembakan tersebut. Keduanya telah dikejarkan ke Hospital Besar Kuala Lumpur dan telah disahkan meninggal dunia. Pada hari yang sama, anak Tan Sri Abdul Rahman iaitu Najib Rahman melalui Jalan Whale kira-kira 8.20 pagi dalam perjalanan ke NST. Ketika itu, Najib bertugas sebagai wartawan jenayah di New Straits Times. Beliau mendapati sekumpulan orang mengerumuni sebuah kereta dan seseorang memberitahu Najib yang seorang pegawai polis kanan telah ditembak. Naluri Najib sebagai wartawan jenayah timbul. Ini berita besar, katanya kepada rakan sekerjanya. Dan dalam keadaan huru-hara itu, daripada tangga Court Hill, beliau ternampak bumbung kereta Mercedes-Benz berwarna biru. Alangkah terkejutnya Najib ketika itu, kerana hanya ada sebuah sahaja kereta Mercedes-Benz biru di bandar ini. Ia adalah kereta bapanya sendiri, Tan Sri Abdul Rahman, terlantar di tempat duduk belakang dengan pakaian seragamnya dipenuhi darah. Begitulah kisah tragik dan menyayat hati di sebalik tersergamnya kereta Mercedes-Benz biru di Muzium PDRM. Kereta ini telah dibaik pulih dan tiada lagi kesan tembakan. Namun begitu, ia merupakan saksi kepada peristiwa berdarah tersebut yang masih boleh kita lawati. Jadi semoga Allah yarham Tan Sri Abdul Rahman Hashim dan juga Pemangku Sajen Omar Yunus ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah.